Salam sejahtera Malaysia. Ada satu persoalan yang saya mohon anda untuk memberikan komen. Pilih peruntukan atau Muhyiddin? Itu soalan yang cukup seronok untuk dijawab lah. Pada pendapat anda, untuk seorang wakil rakyat yang ada integriti kepada rakyat, ya. Sebab kenapa pilihan raya dibuat supaya ada wakil rakyat, bukan wakil parti, wakil rakyat. Ada wakil rakyat yang membela nasib rakyat, bukan membela nasib parti. Jadi, pada pandangan anda, ahli-ahli yang berhormat ini patutkah memilih peruntukan atau memilih Muhyiddin Yassin? Kalau ditanya kepada saya, of course, dengan serta-merta saya akan jawab, mereka patut pilih peruntukan untuk rakyat. Walaupun begitu, mereka juga tetap sekarang ini mereka tetap setia dengan Bersatu. Mana ada dorang letak jawatan pun, mana dorang keluar parti pun, mereka tetap setia dengan Bersatu. Cuma saja sebab kerja mereka ialah untuk mempertahankan rakyat, untuk membantu rakyat, bukan membantu parti. Bukan membantu parti, bukan memajukan parti, bukan mengembangkan parti, jauh sekali mengayakan parti, apalagi dengan cara yang tak betul, kan? Jadi, pilih peruntukan atau pilih Muhyiddin, mana yang sepatutnya mereka lakukan? Anda tolong komen. Pengurus CPN tidak patut jadi penghalang untuk MP Pembangkang dapat dana dalam waktu terdekat. Betul. Sepatutnya mereka beramai-ramai, seluruh mereka berilah sokongan supaya dapat peruntukan, bukan memilih Muhyiddin. Kalau itu soalan dia lah. Ini sebenarnya ditulis oleh Hishamuddin Aun di Free Malaysia Today, daripada wartawan Kedet 1979 hingga ke tahap ketua pengarang. Hishamuddin Aun berpeluang mencuba serba-serbi, tetapi sukan terutama bola sepak paling dekat di hati. Ini sepatutnya berita baik buat ahli Parlimen Pembangkang. Malah ia menawarkan satu kesempatan kepada mereka untuk menamatkan penantian terhadap apa yang selama ini mereka harapkan. Cuma penghalangnya ketika ini bukan orang lain, ia datangnya daripada Muhyiddin Yassin dan kesangsiannya. Jika mereka memilih untuk bersolidariti dengan pengerusi Perikatan Nasional itu, maka lambatlah lagi untuk ahli Parlimen Pembangkang dapat peruntukan sama rata buat mereka, kira-kira 3.8 juta setahun, seperti yang dinikmati oleh ahli Parlimen penyokong kerajaan. Daripada mereka perlu memikirkan pendirian Muhyiddin, apa kata mereka pula beramai-ramailah membuat Presiden Bersatu itu mendengar rintihan ahli Parlimen Pembangkang yang sudah puas bertegang leher dalam sidang Dewan Rakyat menuntut peruntukan berkenaan. Daripada Saidan Kasim, Clear Muhammad Noor, Awang Hashim, Wan Ahmad Faisal, Ahmad Fadli Syari, sehinggalah kepada Hadi Awang, mereka antara ahli Parlimen Pembangkang yang kerap berhujah soal peruntukan di Dewan Rakyat. Sebelum ini 6 ahli Parlimen Bersatu, Iskandar Zulkarnain dan ada 5 lagi, mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri kerana mahukan peruntukan pembangunan untuk kawasan Parlimen masing-masing. Mereka tidak pun berselindung dalam menyatakan kekecewaan terhadap kepimpinan PN, tidak terkecuali Muhyiddin Yassin yang enggan berunding dengan timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof dari awal, seperti disyaratkan bagi mendapat peruntukan berkenaan. Seperti disahkan mereka sendiri masing-masing mendapat peruntukan itu selepas saja beralih sokongan, sekalipun tanpa mengisytiharkan keluar parti. Menyifatkan perbuatan mereka sebagai mengkhianati parti, Bersatu kemudian memindah perlembagaan pada 2 Mac yang lalu untuk menghalang lebih ramai yang mengambil kesempatan daripada kelompangan dalam akta anti lompat parti untuk berbuat sama. Pindahan itu diluluskan oleh Jabatan Pertubuhan Malaysia JPPM untuk berkuat kuasa 1 April. Sejak itu tiada lagi wakil rakyat parti tersebut yang ahli sokongan. Pada 19 Mac, 3 pemimpin PN, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Hassan dan Ronald Kiande, mengadakan perjumpaan dengan Fadillah pula di Parlimen untuk membincangkan soal peruntukan. Ia membuka jalan
kepada langkah berikutnya selepas Anwar menjelaskan beliau tidak pernah menetapkan syarat untuk menyokongnya. Ini susulan atau pengumuman Fadilah pada 18 April bahwa Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju untuk mempertimbangkan bagi menyalurkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang selepas keputusan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan sendiri oleh Datuk Seri Anwar di Seri Perdana sehari sebelumnya. Berikutan itu satu MOU akan dirangka terlebih dahulu, kemudian akan dipanjangkan kepada pembangkang sebagai langkah untuk perundingan seterusnya. Kerajaan tidak mengenakan sebarang paksaan, sebaliknya berharap ia dapat dipersetujui bersama untuk dilaksanakan. Semuanya nampak berjalan lancar pada tahap itu, sehinggalah Mahyadin Mat Yassin menggunakan kesempatan ketika kempen pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru pada April lalu untuk mempertikaikan semula apa perlunya MOU itu jika kerajaan perpaduan ikhlas mau menawarkannya. Kesangsian ahli parlimen itu daripada pagoh itu adalah terhadap syarat yang bakal dikenakan. Muhyiddin juga turut membuat perbandingan dengan waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Peruntukan diberi kepada pembangkang tanpa mereka memohon atau diikat dengan sebarang MOU atau perjanjian. Cuma beliau tidak berterus terang bahawa peruntukan RM300,000 kepada semua wakil rakyat ketika itu ialah untuk menyediakan bakul makanan kepada rakyat ketika pandemik. Ia tidak sama dengan peruntukan pembangunan kawasan CDF kepada semua ahli parlimen sebanyak RM3.8 juta setahun setiap orang. Seperti yang didedahkan oleh Anwar sebelum ini, Muhyiddin tidak memberikan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang ketika beliau menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat, dan ia hanya diperoleh di era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 dari Ogos 2021 hingga November 2022. Mungkin Mahyadin Mat Yassin mengharapkan orang akan lupa. Terbaru pada 14 Mei lalu, Fadilah memaklumkan bahawa draft MOU berkaitan peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang hampir siap dan sedang dimuktamadkan. Maknanya penantian mereka selama lebih 17 bulan akan berpenghujung dan mungkin hanya perlu menunggu sedikit masa lagi. Sebagai menjawab kesangsian Muhyiddin, Timbalan Perdana Menteri menawarkan penjelasan bahawa MOU itu bertujuan mewujudkan usaha bersama bagi menggerakkan pembangunan negara dengan fokus kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat dari segi kestabilan dan keamanan. Tiada pun syarat yang mengikat, sejauh sekali keperluan menyokong Anwar yang sudah memiliki majoriti selesa untuk diganggu-gugat. Katanya, saya tak nak komen apapun. Dia kata, Muhyiddin kata, tak perlu nak layan, tapi sekarang ini apa yang kita nak laksanakan, kaedah itu MOU itu kalau ikutkan tak perlu pun, kerana kerajaan sudah ada 2/3. Tetapi kita nak laksanakan supaya akhirnya perjanjian itu ada persefahaman untuk gerakan pembangunan negara, kata beliau. Wow, artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan juga tidak semestinya mewakili channel ini, The Twin TV. Anda boleh baca ini di Free Malaysia Today. Don't di Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada berita baik ya. Hari ini, berita baik hari ini adalah hari public holiday untuk hari Wesak. Selamat menyambut hari Wesak kepada semua yang menyambutnya. Berita baik yang kedua ialah yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi berita baik ini akan menjadi berita buruk. Akan jadi berita buruk bagi banyak pihak, termasuklah walaun, termasuklah penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri atau siapa ajalah yang takut dengan undang-undang. Siapa saja yang takut dengan undang-undang negara Malaysia yang adil, yang memang tak berkompromi, yang memang betul-betul tidak memberikan sebarang diskriminasi. Ini berita buruk untuk anda. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim
memberikan jaminan di dalam ucapannya. Beliau memberikan jaminan bahawa kerajaan tidak akan campuri proses kehakiman dan agensi penguatkuasaan. Inilah yang terbaik ya. Inilah yang terbaik sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Yang akan menyebabkan berita buruk adalah, okey, kita ambil tiket dulu. Hari ini kita jalan-jalan, public holiday kan. Jadi jalan-jalan pergi beli barang. Mau pergi beli ink printer. Okey, yang menjadi berita buruk ialah sebab ramai orang yang fitnah kerajaan. Ramai orang yang fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata mereka Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan lah. Lepas itu macam-macam lah. Lepas tu ada yang cuba untuk pujuk ke apakah untuk supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Itu berita buruk bagi anda semua yang mahu begitu, yang fitnah begitu. Sebab kerajaan tidak akan pernah dan tidak akan campur tangan dalam apapun kes kehakiman. Jadi jangan cuba-cuba fitnah kerajaan. Jangan cuba-cuba fitnah kerajaan yang ada sekarang. Sebab nanti yang susah siapa? Nanti kalau fitnah, yang susah diri sendiri. Kena tahan, kena siasat polis. Lepas tu bila sudah kena tahan dan kena siasat polis, sanalah mulai cakap itu ini, mulai fitnah itu ini. Jadi kerajaan tidak akan mencampuri sebarang proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Membenteras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasam supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini ditekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dengan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, menjamin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah dan kelembapan dan kemalasan. Saya setuju sangat dengan ini. Bagi penjawat awam yang pemalas, yang makan gaji buta, yang harap naik gaji saja, yang selalu terfikir aku penjawat awam, apapun yang aku buat tetap tak kena buang kerja, tetap naik gaji juga dan sebagainya, minta maaf, anda tidak akan dapat dilayan begitu lagi ya. Sudah terlimpas zaman-zaman begitu. Zaman sekarang zaman terbaik. Okey. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik, tapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedar. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Yakinlah dan mudah-mudahan kita dapat benteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas melawan rasuah daripada peringkat tertinggi sehinggalah serendah-rendahnya, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan pada malam tadi. Pada masa yang sama, Perdana Menteri meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika diperteras secara konsisten dan tegas. Dengan Nadir, Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Bye.